Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, immens Messi, encara 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 Messi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya ialah Muhammad Najib Aslam bin Ahmad. Jadi, sebelum kita tahu tentang konflik, cabaran, kaedah pemantapan dan sebagainya, kita mestilah kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan kesepaduan sosial ini. Kesepaduan sosial merujuk kepada satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara. Kesepaduan sosial ini penting untuk kita supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Maka, kita dapat memastikan sesebuah komuniti atau negara itu berada dalam keadaan aman dan harmoni. Jadi, terang lagi bersuluh bahawa kesepaduan sosial ini amatlah penting buat kita. Disebabkan itulah, ia menjadi prasyarat kepada keadaan stabil dan masyarakat tanpa konflik, serta turut dijadikan polisi penting dalam dasar pembangunan negara-negara maju. Contohnya seperti Amerika Syarikat, Kanada, Perancis, Australia dan United Kingdom. Seterusnya pula, marilah kita mengimbau kembali beberapa abad ke belakang untuk mengenali lebih lanjut tentang asal-usul kesepaduan sosial ini. Kesepaduan sosial telah menjadi tarikan buat pengkaji dalam bidang sosiologi sejak dahulu lagi. Misalnya, tokoh Emil Durkheim dan juga Ibn Khaldun yang mempunyai pandangan yang sama tentang kesepaduan sosial ataupun lebih dikenali sebagai solidariti ini. Perpaduan masyarakat telah dibahagikan kepada dua, iaitu masyarakat simple dan masyarakat kompleks. Tetapi, Durkheim telah menamakan kesepaduan masyarakat simple atau tradisional ini sebagai solidariti mechanical dan masyarakat kompleks sebagai solidariti organik. Durkheim juga menganggap bahawa masyarakat berevolusi daripada kesepaduan atau solidariti mechanical kepada solidariti organik. Hal ini kerana solidariti mechanical bersifat tradisional, bersaiz kecil, manakala masyarakat solidariti organik merupakan masyarakat yang bersifat bandar ataupun kapitalisme. Dari pandangan Ibn Khaldun pula, beliau menamakan kesepaduan sebagai asabiah yang merujuk kepada perpaduan sosial dengan pendekanan kepada kesatuan, kesedaran kumpulan dan juga kesepaduan sosial. Menurut beliau juga, kawalan sosial dalam masyarakat simple adalah berdasarkan kepada kepimpinan. Oleh itu, mereka memerlukan seorang pemimpin yang baik supaya dapat menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat atau pengikut bagi mengelakkan daripada berlakunya perpecahan semangat kekitaan. Ibn Khaldun menegaskan bahawa integrasi dan perpaduan masyarakat majmuk dibina berasaskan kepercayaan kepada Allah, iaitu Tuhan, semangat dakwah, keadilan, accountability dan penghormatan bersama. Kedua-dua konsep yang digunakan oleh tokoh-tokoh ini berkait rapat kerana ia membawa pengertian esprit de corps dalam bahasa Perancis ataupun semangat kekitaan. Sekarang kita beralih pula pada Malaysia. Di Malaysia, Syamsul Amri Baharudin iaitu pakar antropologi telah mengenengahkan konsep kesepaduan sosial sebagai formula yang penting untuk mengurus masyarakat majmuk. Menurut beliau, kesepaduan sosial adalah suatu keadaan yang aman, stabil dan makmur dalam sesebuah masyarakat, khususnya yang berbilang etnik seperti di negara Malaysia. Kita terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan sebagainya. Kesepakatan sosial yang kuat dibina berasaskan 5 prasyarat, iaitu taraf kebendaan yang berkualiti seperti mempunyai indeks kualiti hidup yang sederhana ke tinggi. Yang kedua, akses kepada kemudahan yang boleh menjamin dan mempertahankan kualiti hidup dan mobiliti sosial. Yang ketiga, aturan sosial yang lebih stabil, aman dan selamat. Interaktif aktif berlandaskan jaringan dan pertukaran hubungan yang positif. Dan yang terakhir, wujud usaha positif ke arah penglibatan semua pihak dalam kegiatan arus perdana.
Dengan mengambil berat tentang konsep kesepaduan sosial inilah, Malaysia dapat mengekalkan keharmonian dan keamanan di samping mempunyai kerakyatan yang berbilang etnik dan masyarakat. Konflik kesepaduan sosial berlaku apabila nilai bersama dalam kalangan masyarakat tidak dihayati dan dikongsi bersama. Sebagai contoh, kita dapat lihat terjadinya rusuhan etnik pada 13 Mei 1969 yang menggugat perpaduan antara kaum pada ketika itu. Selepas kejadian rusuhan etnik pada 13 Mei 1969, Malaysia telah menjadikan perpaduan nasional matlamat utama untuk dicapai, khususnya melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilancarkan pada tahun 1971. Bagaimanapun, apabila DEB tamat pada tahun 1990, perpaduan yang diidamkan itu masih belum tercapai. Pada tahun 1991, Tun M memperkenalkan Wawasan 2020 yang berteraskan bangsa Malaysia. Tiada sebarang tanda-tanda jelas di mana perpaduan yang diharapkan itu akan dicapai. Pada tahun 2009, konsep Satu Malaysia oleh Datuk Seri Najib Tun Razak telah diperkenalkan untuk merangsang masyarakat Malaysia ke arah perpaduan. Dalam tempoh 42 tahun, Malaysia telah mencapai kesepaduan sosial yang merupakan prasyarat kepada perpaduan. Kesepaduan sosial inilah yang menjadi tiang seri kepada konsep equilibrium yang disebut oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Kemudian, Perdana Menteri ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir pada tahun 2019 telah melancarkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 WKB 2030. Kesepaduan nasional dapat dilihat sebagai satu proses dinamik apabila rakyat pelbagai kaum dan etnik dengan sosial budaya, agama, adat resam, bahasa dan wilayah yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman, damai serta harmoni. Berdasarkan sejarah, ada beberapa isu perbalahan kaum yang agak besar dan rumit pernah berlaku dalam negara kita. Bagaimanapun, ia dapat ditangani dan tidak merebak ke tempat lain. Kini, isu-isu sensitif melibatkan hubungan kaum kelihatannya makin meningkat apabila berkembangnya media sosial menjadi media utama rakyat menyalurkan perasaan tidak puas hati terhadap orang lain. Penggunaan media sosial yang begitu terbuka telah mengakibatkan ada pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan rasa kurang senang serta mencetuskan api perkauman. Masyarakat perlu bijak dalam menerima pakai segala maklumat yang diperoleh di internet agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen dan mainan segelintir pihak untuk menggugat keharmonian dan perpaduan yang sudah dibina sejak sekian lama. Perbezaan ideologi politik dalam kalangan rakyat sering mencetuskan perbalahan yang boleh membawa kepada konflik perkauman yang serius sekiranya ianya tidak ditangani secara bijak. Setiap pihak perlu mempunyai rasa tanggungjawab untuk memastikan kesepaduan ini dapat dikekalkan dan menjadi bertambah baik demi masa hadapan generasi yang akan datang. Konflik kesepaduan sosial di Malaysia akan berlaku dalam keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, tidak menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara. Yang kedua, perbezaan ideologi politik. Yang ketiga, kurangnya interaksi antara kaum disebabkan pemisahan yang berlaku dari segi penempatan tempat tinggal, persekolahan dan pekerjaan. Yang keempat, tidak peka dan kurang berminat memahami budaya kaum-kaum yang lain. Yang kelima, tidak mahu menggunakan bahasa kebahasaan sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi dalam acara formal atau tidak formal. Yang keenam, proses sosialisasi yang dialami sejak kecil dari ibu bapa, sekolah dan rakan sebaya telah menanamkan nilai-nilai negatif yang prejudis terhadap kaum lain. Dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang pelbagai, ahli masyarakatnya mencari jalan untuk mengurus dan menyusun perbezaan-perbezaan yang sedia wujud dalam masyarakat.
Perbezaan-perbezaan tersebut wujud dari aspek etnisiti, agama, bahasa, politik, kelas sosial, gender dan antara generasi. Perbezaan-perbezaan ini perlu diatasi dan disusun kerana masyarakat perlu mencapai keamanan dan kestabilan serta meneruskan kelangsungan hidup mereka. Keadaan yang wujud dan terus-menerus dinikmati oleh sebilangan besar anggota masyarakat majmuk di dunia ialah kesepaduan, iaitu suatu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seterusnya mempengaruhi anggota masyarakat tersebut untuk mengilhamkan berbagai-bagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Setiap ahli dalam masyarakat yang pelbagai bertanggungjawab secara bebas untuk bertindak dan berperilaku ke arah mencapai keamanan dan keharmonian demi survival diri, keluarga dan kelompok sosial. Itulah sebabnya apabila berlakunya pergaduhan antara kaum, cara yang terbaik ialah segera mencari jalan penyelesaian melalui perundingan agar terhasil persetujuan, kompromi dan tolak ansur. Walaupun kemungkinan konflik tidak dapat diselesaikan keseluruhannya, namun konflik atas dasar perbezaan sosial antara kaum dapat diminimumkan. Dalam sejarah Malaysia, Syamsul Amri telah membahagikan tahap-tahap hubungan etnik dalam sejarah Malaysia kepada 4, iaitu yang pertama, era konflik 1945 hingga 1960. Ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Yang kedua, era stabil tetapi tegang 1961 hingga 1970. Dan yang ketiga, era kesepaduan sosial 1971 hingga 2011. Dan yang keempat, era kestabilan ekonomi dan kestabilan politik bagi mendukung kemakmuran. Isu etnisiti atau perkauman adalah isu penting dalam masyarakat Malaysia. Jika diselidiki, isu ini telah diinstitusikan dalam era penjajahan British dan diwarisi seterusnya oleh kerajaan Malaysia sehingga kini. Setiap kumpulan etnik bergerak dan menjalani kehidupan mereka berlandaskan norma, nilai dan budaya yang berbeza-beza. Dalam satu jangkauan, Malaysia berjaya mencapai keamanan hasil daripada perbincangan, rundingan dan pelbagai proses tolak ansur bagi mencari titik pertemuan antara perbezaan dan persamaan yang wujud dalam masyarakat. Namun, isu kaum dan etnisiti masih menjadi cabaran ke arah pembinaan satu negara bangsa. Secara faktanya, Malaysia ialah sebuah negara yang bercirikan kepelbagaian kaum, bahasa, agama dan budaya. Namun, semua ahli masyarakatnya mahu dilihat sebagai sebuah masyarakat yang bersatu di bawah bendera yang sama dan dalam masa yang sama tetap menaikkan kepelbagaian yang ada. Justeru, kepelbagaian yang ada tidak boleh dianggap sebagai penghalang kepada membina sebuah dasar ekonomi yang mengutamakan pasaran, dasar bahasa dan pendidikan yang masih perlu diperkukuhkan, isu agama Islam serta lain-lain isu yang meresahkan semua rakyat. Membina negara bangsa menuntut kesedaran yang tinggi terhadap memahami ideologi negara bangsa. Justeru, ia penting dalam memperkukuhkan negara bangsa yang bersatu padu dan terus stabil. Mansur Mohamad Noor menjelaskan bahawa naratif negara bangsa Malaysia adalah sebuah negara etno berpasakkan anak watan dan masyarakat kepelbagaian dengan perlembagaan persekutuan sebagai sumber dan landasan utama dalam proses integrasi tersebut. Tun Mahathir pada tahun 1991 pernah menjelaskan sebuah negara bangsa dalam konteks Malaysia sebagai membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Bangsa itu mestilah sejahtera, berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya, menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan, membentuk sebuah bangsa Malaysia dengan rasa taat, setia dan pengabadian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. Jelas bahawa ada 3 perkara yang menjadi asas kepada pembinaan negara bangsa, iaitu identiti, integrasi dan pembangunan. Sejarah masyarakat Malaysia memperlihatkan bagaimana segala bentuk konflik, perbalahan dan perbezaan boleh diselesaikan dengan cara melakukan kesatuan dan inovasi sosial. Cara ini bagi membolehkan mereka yang terlibat dalam politik, dalam organisasi dan masyarakat sivil dapat membantu dalam mencari strategi-strategi tindak balas yang lebih baik bagi membolehkan pelibatan ahli masyarakat dalam memperbaiki, mencari kedudukan atau paksi yang betul.
dan mengukuhkan hubungan antara satu sama lain berdasarkan rasa yang dikongsi bersama, minat bersama atau pengalaman yang dikongsi bersama. Ini penting bagi menghasilkan konsensus, kompromi dan kebersamaan. Selain daripada itu, dalam senario yang lebih luas, proses-proses akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi menyumbang kepada keseluruhan proses, kesepaduan sosial dan seterusnya perpaduan nasional. Yang pertama ialah akomodasi. Akomodasi merupakan satu proses yang memerlukan kerjasama antara dua atau lebih pihak yang mempunyai maklumat yang berbeza untuk membentuk satu maklumat yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak. Akomodasi juga dikenali sebagai situasi menang-menang apabila kedua-dua pihak yang bertentangan pendapat atau maklumat memperolehi faedah daripada satu maklumat baru yang telah dibina secara bersama dan kolektif. Contohnya di Malaysia, meskipun bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan, namun bahasa-bahasa lain masih boleh digunakan pakai selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip perlembagaan. Yang kedua ialah akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur budaya daripada satu kelompok masyarakat kepada satu kelompok yang lain. Tahap penerimaan bergantung kepada sejauh mana kebudayaan asing tersebut mampu memberi kelebihan dan manfaat kepada sebuah kelompok itu. Lazimnya, budaya berunsur positif yang diterima dalam masyarakat. Budaya yang berunsur negatif biasanya ditolak terutama jika ia merosakkan kebudayaan asal masyarakat tersebut. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir kelompok masyarakat yang mungkin terpengaruh dengan unsur budaya negatif dari budaya asing tadi. Yang ketiga ialah asimilasi. Asimilasi merujuk kepada satu proses penggabungan kebudayaan masyarakat yang berbeza-beza untuk membentuk satu kebudayaan serta identiti masyarakat yang baru. Asimilasi boleh mendatangkan dua jenis kesan yang berbeza. Pertama, kelompok masyarakat yang diasimilasikan berubah menjadi satu kelompok baru dengan menghilangkan budaya serta identiti asalnya. Kedua pula, kelompok yang diasimilasikan mengamalkan kebudayaan baru yang dicipta hasil daripada percatupan budaya antara kelompok dan kebudayaan asalnya. Proses asimilasi boleh berlaku apabila golongan minoriti bersedia untuk menyerap budaya golongan majoriti dan golongan majoriti bersedia menerima golongan minoriti tersebut. Yang keempat ialah amalgamasi. Amalgamasi merupakan satu tahap asimilasi yang paling tinggi. Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras yang baru. Proses perkahwinan campur antara etnik merupakan satu contoh proses amalgamasi. Melalui perkahwinan campur ini, satu generasi baru atau budaya dapat dilahirkan. Seterusnya, langkah-langkah bagi mewujudkan kesepaduan sosial antara kaum di Malaysia. Yang pertama, menghapuskan prasangka negatif, mewujudkan suasana saling memahami, mewujudkan semangat perpaduan, mencari jalan menyelesaikan masalah yang membabitkan isu perkauman, sentiasa mencari jalan mewujudkan kehidupan sejagat yang harmoni, aman dan sejahtera, menganjurkan program yang melibatkan semua kaum, melibatkan badan-badan agama dan sosial untuk anjurkan program-program yang melibatkan semua kaum. 5.5 Kaedah pemantapan kesepaduan sosial di negara Malaysia. Yang pertama, menjadikan rukun negara sebagai teras budaya. Pengabaian terhadap rukun negara telah menzahirkan implikasi yang negatif terhadap tata cara kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Pelbagai tingkah laku negatif dan kebejatan sosial berlaku kerana kita tidak berpegang teguh kepada ideologi yang dicipta khas untuk rakyat Malaysia ini. Rukun negara telah membantu memulihkan perpaduan rakyat selepas kehamunan kaum tergugat akibat tragedi 13 Mei 1969. Rukun negara dirangka bukan sekadar untuk hiasan atau dihafal, tetapi dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai rakyat Malaysia. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong ke-4. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama ialah membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Maklumat rukun negara adalah untuk membentuk masyarakat Malaysia yang mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat,
memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil apabila kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, membina sebuah masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. 5 prinsip rukun negara yang digariskan adalah seperti berikut. Rukun negara pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Rukun negara kedua ialah kesetaraan kepada raja dan negara. Rukun negara yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Rukun negara keempat ialah kedaulatan undang-undang. Rukun negara kelima dan yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Kaedah pemantapan kesepaduan sosial yang kedua ialah mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan. Konsep dan ciri-ciri perlembagaan Malaysia membawa makna yang besar kepada rakyat Malaysia. Perlembagaan merupakan elemen penting dalam amalan sistem politik demokrasi. Ia adalah satu kumpulan peraturan atau undang-undang yang menentukan organisasi kerajaan, pembahagian hak dan kuasa, prosedur, panduan kepada kerajaan dan rakyat. Ia adalah undang-undang tertinggi dalam sebuah negara. Ia berbentuk bertulis yang didokumentasikan dan juga tidak bertulis, iaitu undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dan juga keputusan mahkamah. Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia selepas merdeka berdasarkan kepada sistem pemerintahan demokrasi berparlimen apabila sistem kerajaan persekutuan iaitu kuasa pentadbiran diagihkan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Negara kita juga memiliki banyak lambang atau simbol kebangsaan seperti lagu kebangsaan, bendera kebangsaan dan jata negara. Perlembagaan Malaysia adalah dokumen rasmi dan di dalamnya terdapat segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dalam mentadbir negara. Seterusnya, ia juga untuk mewujudkan perpaduan antara kaum dan kehidupan yang sepakat dalam pelbagai kaum di Malaysia. Apakah tujuan perlembagaan? Yang pertama, menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Perlembagaan boleh menjamin keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara. Ia merupakan undang-undang tertinggi yang perlu dipatuhi dalam menentukan hala tuju sesebuah negara. Tanpa perlembagaan, rakyat sesebuah negara tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian dan taat serta mereka dalam mendirikan sesebuah negara yang makmur dan utuh. Semangat nasionalisme tidak wujud di kalangan rakyat yang tidak memikirkan dan mencintai negara mereka. Apabila semangat ini tidak terdapat dalam seorang rakyat, maka tidak akan wujud semangat patriotisme dalam jiwa mereka. Apabila sebuah negara tidak mempunyai kekuasaan yang utuh atau pemerintahan yang kuat, musuh dengan mudah mengambil alih kerajaan atau tampuk pemerintahan negara. Jadi, dengan adanya perlembagaan negara, rakyat dapat berpegang kepada satu undang-undang yang diamalkan dan dihormati bersama untuk memastikan kewujudan sebuah negara yang berdaulat. Seterusnya, sebagai rujukan, dengan adanya perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara, pihak-pihak yang bertentangan antara satu sama lain boleh menjadikannya sebagai sumber rujukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Keadaan tegang akibat daripada perasaan tidak puas hati dapat dielakkan jika rakyat diwajibkan menurut dan menghormati apa yang tercatat di dalam perlembagaan. Masalah ketidakfahaman boleh diselesaikan dengan tenang berdasarkan undang-undang yang tersedia ada di dalam perlembagaan. Apabila semua pihak yang bertentangan duduk membincangkan masalah mereka secara bersama, maka masalah yang mungkin timbul tidaklah begitu sukar diselesaikan. Justeru, dengan adanya perlembagaan sebagai sumber rujukan utama dari segi perundangan, ia dapat menyesuaikan konflik yang berlaku di dalam sebuah negara dengan lebih mudah. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan negara. Walaupun pada dasarnya perlembagaan boleh dipinda, namun ia tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebarang pindaan perlembagaan yang dilakukan dalam mana-mana negara mestilah berdasarkan perlembagaan juga. Jika pindaan boleh dilakukan dengan mudah dan mengikut kehendak pemimpin-pemimpin, maka ini akan menghasilkan satu keadaan kucak-kacir apabila pemimpin itu mungkin bertindak sesuka hatinya dan mengabaikan kemahuan rakyat. Oleh itu, jelas betapa perlunya perlembagaan bagi mengekalkan keamanan dalam sesebuah negara. Selain itu, perlembagaan mengawal perjalanan kerajaan. Dengan adanya perlembagaan, segala tindakan para pemimpin dapat diketahui atau dipastikan. Ini kerana segala tindak tanduk mereka mestilah berdasarkan kepada perlembagaan yang telah dicatatkan, bukan bertindak suka hati. Oleh itu,
pihak pemerintah tidak dapat melakukan sebarang perbuatan yang boleh menyeleweng daripada perlembagaan. Ini bererti perlembagaan dapat menjamin agar pihak pemerintah tidak berlaku curang atau menyalahguna kuasa yang diperuntukkan kepada mereka. Yang kelima, mengekalkan keamanan. Perubahan pucuk pimpinan yang berlaku selepas proses pilihan raya tidak akan menyebabkan sebarang kesan ke atas negara maupun corak pemerintahan. Ini kerana setiap pemimpin dari parti politik yang menang mestilah mempunyai cita-cita atau konsep yang sama dalam mengendalikan negaranya. Mereka sepatutnya memerintah negara dengan tujuan yang sama sebagaimana pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Oleh itu, walaupun terdapat pertukaran pemimpin, tujuan pemerintahan tidak akan terkeluar daripada maksud berusaha memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat. Tujuan perlembagaan yang terakhir ialah perlembagaan menjamin keamanan sebuah negara. Dengan adanya perlembagaan, rakyat dapat jaminan undang-undang bahawa tidak akan ada unsur-unsur diskriminasi di kalangan mereka. Pembahagian kuasa dinyatakan secara jelas dalam perlembagaan antara rakyat dengan pemerintah, serta badan perundangan telah memisahkan antara satu sama lain daripada melakukan penindasan dan salah guna kuasa. Tidak ada pihak mendapat keistimewaan dari segi undang-undang. Sebaliknya, semua orang harus menghormati dan mematuhi perlembagaan negara. Sikap ini boleh membantu mewujudkan perpaduan kalangan rakyat sebagai syarat untuk membolehkan mereka hidup aman dan damai. Kaedah pemantapan kesepaduan sosial yang terakhir ialah menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pertuturan bersama. Malaysia memilih untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa perhubungan utama sesuai dengan sejarah, demografi dan budaya negara ini. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, satu daripada cabaran negara adalah untuk memastikan wujudnya integrasi nasional antara Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung Malaysia. Pada awal penubuhan Malaysia, terdapat sedikit masalah dalam hubungan Sabah dan Sarawak dengan kerajaan persekutuan. Ketegangan politik berlaku sehingga menyebabkan ada pemimpin yang mengancam untuk keluar daripada Malaysia. Hal ini secara langsung menjejaskan pembinaan sesebuah negara bangsa. Bahasa jiwa bangsa yang bermaksud bahawa bahasa sebagai milik mutlak satu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Penggunaan dan penguasaan bahasa ini menunjukkan jati diri satu bangsa. Bahasa juga melambangkan bagaimana suatu bangsa itu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi perpaduan untuk saling memahami antara satu sama lain. Kekuatan bahasa itu juga menunjukkan secara tidak langsung betapa kuatnya suatu bangsa itu. Perdana Menteri kedua kita, Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein, semasa berucap pada pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan di Kelang pada 1966, juga memberi jaminan bahawa bahasa kebangsaan akan menjadi bahasa rasmi tunggal di negara ini. Walaupun Perlembagaan Persekutuan 1957 di bawah Perkara 152 telah menjamin kedaulatan dan autoriti bahasa kebangsaan, kewujudan Akta Bahasa Kebangsaan 1963, 1967, Akta 32 bertujuan memastikan bahasa kebangsaan diaplikasi secara holistik dalam struktur kehidupan rakyat dan pemerintahan negara. Adalah menjadi tanggungjawab setiap negara Malaysia untuk menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Lebih-lebih lagi, penjawat awam yang menjadi barisan hadapan kerajaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Bahasa kebangsaan negara tidak wajar dijadikan sekadar hiasan. Ia wajib disuntik dengan nilai, diberi nyawa dan diberi tempat yang selayaknya. Maruah suatu bangsa itu terletak pada bahasanya. Seseorang yang menamakan dirinya warga Malaysia mesti secara ikhlas dan jujur menyanjung tinggi penghormatannya kepada bahasa Malaysia, kerana di sinilah bumi dipijak. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia mesti menguasai bahasa kebangsaan kerana bahasa itu membawa bersama sifat kepunyaan dalam diri setiap warga negara. Kesepaduan sosial merujuk kepada kesatuan dan kepaduan hubungan dalam kalangan pelbagai etnik di negara ini sehingga wujudnya keharmonian dan keamanan. Integrasi nasional pula bermaksud usaha yang dilakukan dengan penuh sedar melalui perekayasaan sosial, iaitu melalui pelbagai dasar seperti bahasa dan budaya kebangsaan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu dengan identiti nasional dalam sebuah negara persekutuan. Kesepaduan kaum amat penting bagi menjamin kestabilan sosiopolitik. Menyatukan pelbagai negeri dengan latar belakang demografi yang
berbeza, ditambahkan lagi dengan faktor geografi yang berbukit bukau dan Laut Cina Selatan, bukan tugas yang mudah. Bagi sebuah negara pelbagai etnik, budaya dan agama, soal kesepadan kaum amat penting bagi menjamin kestabilan sosio-politik. Seterusnya ialah penghayatan nilai. Masyarakat Malaysia perlulah terus menyumbang kepada pembangunan tamadun bangsa Malaysia. Kita juga hendaklah menghormati nilai yang mendasari masyarakat Malaysia dan masyarakat serantau, seperti nilai hormat menghormati, menjalin keharmonian, menjaga maruah sesama kaum, mengiktiraf simbol dan ekspresi setiap ahli masyarakat. Masyarakat juga perlu memahami bahawa sistem nilai yang wujud dalam masyarakat dapat menyumbang kepada tercapainya kemajuan dan pembangunan ekonomi negara. Sebagai kesimpulan, kerajaan sedang berusaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berbilang kaum di mana rakyat dari pelbagai kaum dan budaya dapat hidup dengan aman dan harmoni. Ini adalah penting untuk kestabilan dan kemajuan negara, dan kerajaan persekutuan bekerjasama secara harmoni untuk mencapainya. Jadi, perpaduan kaum dan integrasi nasional adalah tonggak kestabilan yang menjamin kejayaan Malaysia.